Okey, itu yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So, dalam hadis ni dia kata apa? Puasa selain daripada bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, yakni Muharram. Apa dia? Puasa Ashura ataupun puasa Tasu'ah. Sambung hadis tu dia kata wa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Nabi kata apa pula? Dan bermula yang afdal sembahyang selain daripada sembahyang fardu yang 5 waktu itu ialah sembahyang sunat waktu malam. Sembahyang fardu itu paling afdal. Itu compulsory, mesti kena buat. Ada orang dia hak fardu ni dia duk buat culah, dia duk buat malah. Hak sunat dia duk pulun. Ada. Maka orang ni ibarat je kita kata itu, ibarat dia apa? Dia kereta dia pasang dengan sport rim dengan tinta cermin gelap semua cantik, tengok-tengok enjin tak ada. Ibarat dia macam tu. Tengok peluang, oh dia punya outlook cantik. Sport rim dia dengan rim 16, rim 17 dia dengan tayar apa ambil Michelin dengan apa tinta cantik. Masuk lagu duk kunci, lagu duk lus saja. Ni pasal apa? Buka kat depan tak ada enjin. Pasal apa? Pasal enjin itu sembahyang fardu. Sport rim ni sembahyang sunat. Enjin bagi ada dulu. Dan enjin ada, kereta boleh berjalan. Hang nak make up, nak sunat tak apalah. Ada ibarat dia macam tu. Jadi kalau satu orang yang gemar dengan benda-benda sunat tapi benda fardu dia tak buat, dia ibarat kereta tadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dalam bab semayang ni, semayang fardu itu tetap paling utama. Selepas semayang fardu, yang baik ialah apa? Semayang sunat waktu malam. Dia kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan daripada Bilal dan daripada Abi Umamah, dan hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan. Imam Al-Albani dia kata itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Baik, bab fi wasfi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Itu bab yang datang pada menyatakan sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Nabi, kita nak semayang ni tuan-tuan, kita kena tengok Nabi semayang macam mana. Kita jangan pergi buat ikut suka kita. Tak boleh. So, semayang ini ibadat khusus. Semayang ni ibadat khusus. Kita kena tahu, bila kita nak buat tu kita kena tahu ini yang Nabi buat macam ni. Sama macam haji, sama macam umrah. Kita tak boleh reka. Kita kena ikut macam mana Nabi tunjuk. Haji buat macam mana, umrah buat macam mana. Orang duk pergi haji, duk pergi umrah, dia duk pergi tawaf, dia duk pergi sa'i, kan? Dia ada cerita semua benda tu. Pasal apa yang lepas tawaf, pergi semayang di belakang makam Ibrahim, itu pun ada satu cerita. Cerita dah habis tawaf, semua pakat pergi ke Mas'ah, pergi ke tempat sa'i. Sa'i daripada Safa ke Marwah. Apa cerita tu yang sa'i daripada Safa ke Marwah? Apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi apabila disyariatkan ibadat haji? Ibadat haji itu terangkum di dalam dia apa dia? Di antaranya ialah tawaf dan sa'i. Sebahagian daripada sahabat Nabi, termasuk sahabat Ansar, orang Madinah tu, walaupun mereka duduk di Madinah, mereka duduk mai masa zaman sebelum Islam, mereka duduk mai ke Mekah, mereka duduk buat haji. Dan haji mereka ni beza dengan haji yang disyariatkan oleh Allah. Mereka tawaf Kaabah ke kanan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lidah Nabi suruh tawaf ke kiri. Depa dulu tawaf ke kanan dan depa tawaf dalam keadaan tak pakai apa. Lepas itu depa juga sa'i. Sa'i pun daripada Safa ke Marwah. Apabila disyariatkan ibadat haji, tawaf ada, sa'i ada juga. Tawaf tak apalah, Nabi dah bagi tahu kata kena pakai apa semua, tutup aurat semua. Lepas itu sa'i, Safa ke Marwah juga. Sebahagian daripada sahabat Ansar ni berasa berat hati. Berat hati mereka nak buat sa'i ni. Dia pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ni pasal apa ni nak kena buat juga sa'i ni? Hati kami tak seronok nak buat sa'i ni. Turun ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Turun ayat tu. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, daripada tanda-tanda, daripada syiar kebesaran Allah. Allah sebut ni, sa'i Safa ke Marwah itu tanda kebesaran Allah. Ni pasal apa? Nak ingat balik kisah isteri Nabi Ibrahim AS. Siapa nama dia? Hajar.
Apabila Nabi Ibrahim bawa anak dia Ismail, Nabi Ismail pergi tinggal di Mekah yang tak ada siapa, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada ayam, tinggal tangguh. Terus nak jalan balik, hajar ligan Nabi Ibrahim ni, dia kata, abang nak tinggal saya di sini, ni tempat tak ada orang, ni tempat tak ada tumbuh-tumbuhan, ni tempat tak ada ayam, macam mana ni? Dia tak jawab, dia tak respon, dia tak apa. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, hadis ni cukup panjang. Dia pergi je, hajar ligan lagi. Dia kata, abang betul kan ni, abang nak tinggal saya dengan anak kecil ni, tempat tak ada orang, ayam setitik pun tak ada. Akhirnya Hajar kata, dia kata, abang, adakah ini perintah Allah? Dia tanya Nabi Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berhenti. Dia kata, ya, ini perintah Allah. Bila Nabi Ibrahim kata begitu, Hajar kata apa? Dia kata, kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tak akan susahkan saya. Macam tu punya doa dah. Kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tak akan susahkan saya dengan anak ni. Ibrahim terus naik kuda dia, pacu kuda pergi. Sampai di satu tempat tu, yang agak-agak Hajar dah tak nampak dia beralih tengok ke arah Kaabah lah ni. Terus dia doa, ya Allah, dalam surah Ibrahim tu, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadikan, itu doa Nabi Ibrahim. Lepas tu dia pun tinggal. Makanan tinggal ada sikit, ayam tinggal ada sikit. Makan tak ada berapa lama habis. Bila habis, Nabi Ismail kecil duk kuang-kuit atas tanah, duk teriak makanan tak ada. Bila jadi menjadi Hajar sebagai mak anak kecil, duk riau, duk melupuk, tak ada makanan, tak ada minuman. Dia nak bagi susu dia pun dah tak ada dah, pasal dia pun tak makan. Dia lari pergi ke Safa. Naik di atas bukit Safa tu, dia tengok kuku ada siapa lalu, nak panggil kabilah yang lalu ni, nak minta ayam, nak minta makanan, tak ada siapa lalu. Lari turun, lari sampai Bukit Marwah. Naik atas Bukit Marwah, tengok tak ada apa. Lari balik, mai ke Safa, mai ke Marwah 7 kali. Kali yang ke-7 di Marwah, dia dengar bunyi suara. Dia bang elok-elok, suara mai daripada arah anak dia, Nabi Ismail yang dia tinggal. Dia lari pergi ke sana, pergi tengok Jibril dia ada di sisi Ismail. Jibril dia ada di situ. Dalam hadis dia sebut dua. Satu, Jibril guna tumit dia, tendang-tendang kawasan tu, terbit ayam. Dalam satu hadis kata dia gunakan sayap dia, keluar ayam. Ayam itulah ayam Zam-Zam. Dan kemudian hadis tu panjang lagi. Kemudiannya ada satu suku puak manakala lalu nampak burung duk terbang di atas. Bila nampak burung terbang, dia kata, ketua kabilah dia kata, kalau ada burung macam tu, bawah mesti ada ayam. Ahli kabilah dia kata, no, kita dah lalu berapa kali dah kawasan ni tak ada ayam. Bos dia kata, kalau ada burung terbang macam tu, mesti ada ayam. Hampa tolong pergi tengok. Pergi tengok, ada ayam, ada perempuan seorang, ada anak kecil. Patah balik beritahu, mereka pakai mai tengok, mereka kata, boleh tak kami nak tumpang buat kampung di sini. Dan mereka lah orang mula selepas daripada Hajar dan Nabi Ismail mendiami kota Makkah yang kita duk pergi buat haji lah ni. Safa dan Marwah tu dulu ada patung berhala yang disembah. Arab musyrikin Makkah mereka sa'i juga daripada Safa ke Marwah, tapi bukan kerana syariat Nabi Ibrahim ke apa tak. Mereka lari tu pasal apa? Dia buat patung besar di Safa satu, dia buat satu di Marwah. Dia lari kerana duk pergi ke patung dua ni. Bila Allah perintahkan haji, perintahkan umrah, suruh sa'i, mereka tak boleh buat benda tu. Mereka duk berasa macam mereka duk pergi ke patung ni. Turun ayat tu, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara. Siapa yang mengerjakan haji ataupun berumrah, fala junaha alaih, tidak menjadi dosa kepada orang yang buat haji dan umrah ini, an yattawafa bihima, tawaf ataupun sa'i di antara Safa ke Marwah ini, tak jadi salah kepada mereka. Pasal apa? Pasal patung sudah tidak ada. Yang lari ini pasal apa? Bukan pasal patung, pasal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila turun ayat tu, Nabi baca, barulah sahabat-sahabat dia rasa lega. Barulah mereka nak pergi sa'i tu, mereka tak sabut dah dalam kepala mereka, duk ternampak-nampak patung yang mereka duk sembah selama ini. Dia ada cerita dia. Bila kita tahu cerita ni, kita overview soal ibadat ini menerusi ilmu.
Bila kita pergi Mekah, kita buat haji, kita buat umrah, bila kita sampai di tempat tu, kita boleh ingat balik apa yang kita duk mengaji ni. Bila sampai di Safa, di Marwah, benda kita nak kena ingat ni, Hajar dengan Ismail kena tinggal ni. Ingat pula macam mana orang sahabat-sahabat Nabi dulu, bila kena perintah nak sa'i ni, hati berbelah bagi. Pasal apa? Pasal duk berasa macam nak pergi cari tokong ada di Safa dan di Marwah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini ilmu. Yang benda ni apabila kita tahu, dia memantapkan lagi ibadat yang kita buat. Kita buat ibadat tu kita rasa puas. Pasal apa? Pasal kita buat bukan ikut-ikut orang, tapi kita buat kerana kita mengaji. Maka ibadat kita itu lebih baik lagi. Dalam bab semayang pun sama, dia ada sifat semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat semayang Nabi. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran kepada orang yang sujud di dalam sembahyang dia. Nabi bagi amaran. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muhammad bin Ziyad radhiyallahu anhu, dia kata dia dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Apa dia? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, hampa tak takutkah? Nabi kata, hampa tak takutkah iza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, imam duk rukuk, imam duk sujud, hampa angkat kepala dulu daripada imam. Imam duk rukuk tak panggung lagi, imam duk sujud tak bangkit lagi, hampa bangkit dulu, hampa angkat kepala dulu daripada imam angkat kepala. An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, akhirat esok Allah ubah kepala orang yang macam ni jadi kepala keldai. Kita dulu semayang berapa lama, kita tak ambil berat benda ni. Imam duduk sujud tak bangkit lagi, kita angkat kepala dulu, kita potong pergerakan dia. Perbuatan itu bukan habis tentu saja, sebaliknya dia ada implikasi dia di akhirat. Apa dia? Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, akhirat esok Allah ubah kepala dia ni kepala himar. Bangkit di mahsyar orang kepala masing-masing kepala dia kepala himar. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun dia kepala dia tetapi rupa keldai. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata pula adalah hadis lain riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tubadiruni birruku' wala bisujud, inni qad baddanat. Nabi kata, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, jangan hampa mendahului aku di dalam rukuk dan sujud. Tadi angkat kepala dulu, ni rukuk dulu daripada tu imam. Rukuk dulu ni boleh berlaku apabila apa? Apabila tu imam tua. Tu imam tua, dia punya movement dia sesuai dengan tua dia. Dan dia dengan sakit pinggang, dengan sakit urat, dengan apa semua. Jadi dia slow motion. Allahu Akbar, duk bunyi lagu tu. Mulut habis dah, tapi rukuk baru duk pi. Kau hak cerdas ni rukuk siap dah. Dia potong imam. Kalau sekiranya potong imam tu berlaku dalam keadaan tak sedang, itu soal lain. Tapi kalau dia sedang ataupun dia tahu tu imam ni dia biasa semayang belakang imam, sah pertama, imam ni memang jenis slow motion, maka dia awal-awal kena reserve dah time tu. Bila imam ni Allahu Akbar, bagi dia time zat. Pasal apa? Pasal duk tahu dia baru duk turun, kena lagu tu. Kalau tidak, kita mendahului imam. Nabi kata apa? La tubadiruni birruku' wala bisujud, jangan hampa mendahului aku dalam rukuk dan sujud ni. Pasal apa? Inni qad baddanat. Nabi kata, kerana sesungguhnya aku ni dah tua, dah lemah, dan badan aku pun agak berisi. Baddanat tu dia ada 3 makna. Baddanat, badanun maksudnya badan, badanu maksudnya tua. Kalau badun maknanya berisi, gemuk. Jadi menyebabkan movement lambat. Tua satu, badan gemuk satu, menyebabkan dia lambat pergerakan dia. Nabi kata, hamba tahu aku lambat sikit.
so jangan hampa mendahului aku. Nabi kata. Ini di antara sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi apa dia kata selekoh maut ataupun speed trap yang kita boleh kena benda ni. So berhati-hati dengan cara-cara sembahyang ini supaya sembahyang kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok dia kata bab ma jaa fi wasfi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail, iaitu bab yang datang pada menyatakan sifat sembahyang Nabi pada waktu malam. Yang ni dia nak spesifik sembahyang sunat Nabi macam mana. Ketahuilah saudaraku, hadis yang akan datang ini dapat kita tahu beberapa kelakuan Nabi waktu sembahyang sunat waktu malam. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Salamah annahu sa'ala Aisyah kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil-lail fi Ramadan. Dia spesifik. Apa dia? Diriwayatkan daripada Abi Salamah bahawasanya telah tanya dia kepada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sealim-alimnya, iaitu nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia. Aisyah ni dia panggil satu orang isteri yang alim. Itu sebab lepas Nabi wafat dia menjadi marji', dia menjadi tempat reference kepada sahabat-sahabat ada-ada. Nabi dah tak ada, nak tanya siapa? Di antara orang yang kita boleh tanya ialah Aisyah, selain daripada sahabat-sahabat lain, khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia ada hadis Nabi pesan tinggal dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata selepas tak ada aku esok ni, Nabi kata kalau apa masalah yang timbul, tanyalah Abu Bakar. Nabi kata itu. Nabi bagi satu Nabi dia empower benda ni kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hadis-hadis ni dikutip sehinggalah keputusan dibuat. Pengganti Nabi paling layak ialah Abu Bakar. Apa sih wujudnya hadis-hadis yang seumpama ini? Selain daripada itu apa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Betapalah ada sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada segala malam bulan Ramadan. Orang pergi tanya Aisyah, Nabi kalau malam bulan Ramadan, Nabi punya ibadat malam dia macam mana? Bulan Ramadan, dia tanya. Sambung hadis dia kata faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'ah. Itu hadis dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha pada menjawab pertanyaan Abi Salamah itu, kata dia, wahai Abu Salamah, tiada ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan sembahyang dan rakaat sembahyangnya di dalam bulan Ramadan itu, dan tiada daripada lain Ramadan itu pada sembahyang sunatnya atas 11 rakaat. Ini hadis ni. Dia ada 3 riwayat. Satu riwayat kata Nabi sembahyang 9 rakaat. Satu riwayat kata Nabi sembahyang 11 rakaat. Satu riwayat kata Nabi sembahyang 13 rakaat. Ada 3 riwayat yang menceritakan tentang sembahyang sunat Nabi waktu malam bulan Ramadan. Ada 3 riwayat. Baik. Sambung hadis tu dia kata yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat 1 salam. Ini yang cerita tadi. Nabi biasa buat sembahyangnya 4 rakaat 1 salam. Maka jangan engkau tanya, Aisyah kata, eloknya rakaat dan panjangnya rakaat Nabi itu. Nabi sembahyang malam 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Tapi tiap-tiap satu rakaat tu dengan cantiknya, dengan eloknya, dengan panjangnya, itu sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Ibadat dia tak buat cincai. Nabi ibadat dia buat elok. Sebab Quran pun kata apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuhan kata wa atimmu. Maksudnya apa? Dan sempurnakanlah al hajja wal umrah. Haji dan umrah yang kamu buat ni lillah, kerana Allah. Buat bagi elok. Kalau kita pergi buat haji pun buat bagi elok. Kalau kita pergi buat umrah pun buat bagi elok. Elok tu maksudnya apa? Menepati yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kerana semuanya di dalam sahabih sempurna elok, daripada segala rokoknya, sujudnya, bacaannya,
serta cukup dengan tamak ninahnya dan tartil bacaannya dan pelahannya dan cukup rupa khusyuk dan khuduknya. Pendeknya dia kata, terkayalah sembahyang itu daripada disifatkan. Kita nak cerita ibadat Nabi ni elok macam mana, tak ada word yang kita boleh guna nak cerita. Pasal apa? Pasal hak Nabi buat tu tak tercerita eloknya. Itu Aisyah kata, ibadat Nabi ni semua angle dia jaga. Start daripada ambil ayat semayang tu, dia dah buat elok dah. Dia semayang tu, dia ra'i ni, tamak ninahnya, segala rukun fi'li, rukun qawlinya, bacaannya, pergerakannya, Nabi ni dia buat elok. Semayang dia cantik. Begitu. Baik, masalah memanjangkan berdirikah lebih afdal ataupun membanyakkan rukuk dan sujudkah lebih afdal dalam sembahyang sunat ni? Adakah bilangan rakaat tu yang kita nak ligan, ataupun sembahyang rakaat tak banyak tapi cantik, itukah yang kita cari? Mana kita mah? Kan bulan puasa nanti mainlah buat tarawih 20, tapi subhanallah dia punya takut. Kereta api laju Jepun pun takut dengan dia. Tu tak kira nak selawat ni lagi. Kan saya buat contohnya kali dah. Imam as-salam subhanal malikil ma'bud, bunyi dah. Imam baru as-salam subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil. Tak habis lagi tu imam baru as-salamu, dia dah subhanal malikil ma'bud dah. Nak cepat. Fatihah ni dah kata lah. Dan dia kata, aku Fatihah ni daripada cerdik-cerdik duk baca dah. Dia kata, apa yang nak baca lambat-lambat? Maka akibat dia apa dia, tuan-tuan? Ibadat kita lagu tu lah. Nak persembah ke Allah di akhirat esok, malu muka kita. Kita duk kerja dengan jabatan kerajaan, bos bagi satu assignment suruh kita buat cincai. Kita buat assignment tu cincai, nak cepat siap, janji aku buat. Kita pergi bagi kat dia. Dia tengok dia lempang balik atas muka kita, macam mana? Macam ni hang buat. Kerja aku suruh. Kalau tak mau buat, abang. Dia kata. Macam ni hang nak bagi mai. Dia ingat apa? Dia ingat kata hang tak respect aku. Aku bos hang. Aku bagi kerja kat hang buat bagi elok. Kalau hang nak buat macam ni, tak sabar langsung. Kita ada rumah, kita ada anak perempuan, suruh dia basuh pinggan, dia tak apa nak syok, suruh dia basuh pinggan, dia basuh kasar-kasar, bunyi kingkong di kita ni dikata apa? Kakak nak basuh ke tak mau? Tunjuk tu pun jari lagu duduk menjeri dia kata lah. Kakak nak basuh ke tak mau? Kalau tak mau tinggal sekali lagi, kita jimat dulu tu. Pasal apa? Kita ni manusia kentut busuk. Kita ni pun tak boleh orang buat lebih kurang dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak buat ibadat kat dia, kita nak buat lebih kurang. Dia bukan bos kita, dia Tuhan kita. Bos kita pun kita tahu jaga apa dia suka, apa dia tak suka, kegembiraan dia di mana, duka cita dia di mana. Kita kena study dulu. Jangan kita pergi buat benda dia tak suka sekali nak iri pasal. Bos kita manusia pun kita jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Dia bukan Tuhan kita aja, seluruh alam ni, termasuk ni ribut taufat ni, semua ni makhluk dia. Wajarkah ibadat itu dipersembahkan cara begitu dekat dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu analogi dia, lebih kurang kiasannya macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam soal sembahyang sunat ni, hak mana yang kita nak ambil? Kalau orang hari ni duk bercakap tentang top management apa ni duk cerita ni, kan? Kualiti kah yang kita cari atau kuantiti kah yang kita cari? Apa yang kita mau? Bilangan rakaat yang banyak ataukah yang kita nak ligan, ataupun kesempurnaan ibadat tu yang kita nak? Ini tajuk dia. Kata Imam Nawawi dalam masalah itu, pada bicara memanjangkan bacaan dan berdiri, itulah dalil bagi mazhab Syafi'i dan lainnya daripada mereka yang berkata bermula memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada membanyakkan rukuk, sujud dan rakaat. Itu dia. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, dia sendiri apa? Dia kata bukan kita nak ligan rakaat banyak, tapi kita nak ibadat kita itu dibuat dengan sempurna. Itu kata Imam Asy-Syafi'i.
Dan kata satu taifah, ada satu puak lagi kata, memanjangkan berdiri pada sembahyang sunat malam itu afdal, dan membanyakkan rokok dan sujud pada siang hari itu afdal. Dia kata kalau siang rakaat bagi banyak tak apa, tapi malam berdiri bagi lama itu lebih baik. Itu satu pendapat. Bawah tu pun dia dua main pendapat-pendapat juga. Sambung hadis tu dia kata summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Sama juga Aisyah kata Nabi dia buat lagi 4 rakaat, jangan tanya elok sembahyang dia dan lama dia macam mana. Summa yusalliha salasan. Kemudian Nabi sembahyang lagi 3 rakaat. Faqalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Lepas ni sembahyang malam bulan Ramadan, Nabi buat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Lepas tu witir Nabi buat 3 rakaat 1 salam. Ini hadis yang kita baca ni. Nabi buat sembahyang sunat di bulan Ramadan ini 4 rakaat 1 salam. Lepas tu 4 rakaat 1 salam. Lepas tu witir summa yusalli salasan. Nabi buat witir 3 one shot 1 salam. Okey. Faqalat Aisyah kata faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah atanamu qabla an tutir? Aisyah kata adakah tuan tidur dulu sebelum tuan witir? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Nabi lepas habis 4, Nabi buat 4, lepas tu Nabi rest. Nabi rest dalam hadis huraian panjang ni dia kata apa? Nabi tidur mengiring. Nabi tidur mengiring sebelah kanan. Aisyah tengok Nabi nampak macam lena. Tidur mengiring belah kanan nampak macam lena. Saat Nabi bangkit, Nabi terus sembahyang witir 3 rakaat tanpa ambil wuduk. Nabi tak ambil ayat sembahyang. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah atanamu qabla an tutir? Dia kata tadi lena dah kah sebelum bangkit buat witir pula ni? Pasal apa? Pasal lena dalam keadaan duk mengiring tu, Nabi sendiri kata batal. Ayat sembahyang batal. Tapi dia tengok Nabi tadi duk tidak mengiring, dan dia nampak macam Nabi lena. Tiba-tiba Nabi bangkit buat witir, Nabi tak ambil ayat sembahyang. So, dia just nak clarify benda ni. Aisyah tanya Nabi, tidur dah kata tadi sebelum bangkit buat witir tu? Faqala, Nabi jawab, Nabi kata ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Nabi kata Aisyah, aku ni Nabi, mata aku tidur, hati aku tidak tidur. Nabi jawab lagu tu. Kita mata tidur dengan kita tidur sekali. Dah ada lagi sampel ni kita ni apa? Mata tidak tidur tetapi tidur. Yang ni lagi kasar. Mata kelihatan seperti tidak tidur, rupa-rupanya tidur. Iaitu kita. Jadi Nabi dia sebaliknya. Dia kata inna aynaya, sesungguhnya 2 mata saya ni tanamani, nampak tidur. Nabi kata wala yanamu qalbi, hati tak tidur. Nabi kata. Dalam huraian di bawah tu dia kata apa? Dia kata itu adalah sifat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dia tak apply dekat kita. Kita tak boleh guna hadis ni sebagai dalil kata kalau tidak mengiring tak batal yang sembahyang. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ini khusus. Dia panggil khususiyat. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada beberapa hadis contoh yang benda ni menjadi khusus, yang tidak boleh diqiyas kepada lain daripada Nabi. Contohnya dia antaranya cerita tentang Fatimah binti Asad. Anda pernah dengar nama dia? Fatimah binti Asad. Siapa dia ni? Fatimah binti Asad, dia isteri Abu Talib. Abu Talib ni satu legenda. Terkenal dia dengan apa? Dengan sayang dia dekat Nabi, tapi mati tidak masuk Islam. Abu Talib. Kan hadis yang Nabi duduk sebelah kata ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Selebihnya saya akan settle dengan Tuhan. Nabi sampai macam tu. Punya sayang Abu Talib ni. Isteri Abu Talib ni siapa? Fatimah binti Asad. So, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.